Tuhan dah sebut dah, kalau kita tak tolong Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Yalah, in tansurullah la yansurkum. Jadi kalau kita tak tolong Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Setakat yang saya ingat, tidak ada pihak yang telah meramalkan kejadian COVID ini dengan sahih. Dakwaan mengatakan gitu, tanda-tanda itu saya rasa tak pakai. Tapi satu berita ataupun satu maklumat yang sahih mengatakan ada ramalan yang COVID ni akan melanda di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 tu, saya rasa tidak ada berita. Ya tak? Sebab tidak ada berita macam tu, semua pihak boleh katakan tidak langsung bersedia ke arah itu. Bahkan di negeri kita ni pun, apabila di peringkat awal tu kerajaan mengatakan benda ni berlaku setakat negeri China, tak sampai kepada negeri kita, maka pelancong-pelancong terus dibenarkan masuk, ya tak? Di peringkat awal kan. Sebab dia kata tak, ini benda localized ya ni. Tapi sedar-sedar di Eropah, di Itali waktu itulah telah menular dengan besar-besaran. Kita terperanjat mengapa Itali begitu jauh telah sampai penyakit ni. Rupa-rupanya maklumatnya orang-orang Cina daripada Wuhan tu yang dah tahu benda ni, mereka telah terbang awal-awal lagi pergi ke Itali. Tapi benda tu tak dihebohkan, ya tak? Jadi di sana menular dengan lancaknya. Cuba tuan-tuan tengok. Jadi kita sini dah membiarkan pelancong tu datang, maka jadilah. Itu persepsi yang pertama. Persepsi yang kedua, dikatakan COVID-19 ni tidak menyerang orang Islam. Di China pun orang Islam selamat. Jadi orang Cina pun ada tumpang nak semayang, orang Islam pun ada, walaupun tak pakai baju, tak pakai seluar pendek. Pada tengok orang Islam ni macam selamat. Jadi ada orang kata gitu. Lantas dianggap Tuhan menolong orang Islam. Tapi bila berlaku berbagai-bagai kluster di sini, bahkan kluster orang Islam yang paling banyak, terutamanya Masjid Seri Betaling, alasan tu entah hilang gitu je. Ya tak? Bahkan sekarang 2-3 tahun, dalam beberapa bulan yang lepas pun, kluster masjid lebih ramai daripada kluster yang lain. Bahkan ikut statistik yang kita dah ikuti, orang Islam, orang Melayu jangkitannya lebih 50%, 58%, ya tak? Orang Cina sekitar 7% saja. Jadi kita nak letak di mana hujah mengatakan Tuhan lindung orang Islam ni? Jadi saya rasa pendekatan-pendekatan macam ini, mentafsirkan agama secara yang pasif macam ini, tidak tepat dengan kenyataan dan tidak tepat dengan agama sendiri. Kemudian di akhir-akhir ini pula timbul orang-orang yang menentang vaksin itu, mengatakan vaksin itu tak menjadi penyelamat begini, maka lahirlah ramai juga kumpulan yang tak nak ambil vaksin, sehingga di kalangan guru pun 2,500 orang lebih. Kita nak letak di mana ni? Keadaan mereka ni atas nama hak asasi manusia. Kerajaan tak boleh bertindak pada masa ini, melainkan perlembagaan mengatakan macam mana. Sehingga Kementerian Pelajaran, ikut apa yang saya faham, mereka akan bagi tugas-tugas khas pada guru ni untuk mengendalikan perkara-perkara yang mereka tidak terlibat dengan pelajar-pelajar. Jadi ini yang jadi mangsanya siapa dia? Mereka menggunakan hak peribadi mereka. Tak nak ambil vaksin, tetapi kesannya kepada orang lain macam mana? Ini semua implikasi daripada COVID-19. Jadi kita tak tahu keadaan bagaimana, cuma kita harap herd immunity tadi akan menghalanglah. Walaupun golongan yang 2,500 cikgu tak ambil tadi, mungkin benda tu tak jadi masalah. Kalau kita harapkan 80% yang membentuk herd immunity itu akan berjaya melindungi. Tapi orang lain juga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, dari segi agamanya beginilah. Yang saya maksudkan tadi, mentafsirkan agama dalam bentuk yang macam itu. Tuhan lindung orang Islam, Tuhan bagi kena pada orang lain, sedangkan fakta yang sedang berlaku sekarang sebaliknya. Tuhan dah sebut dah, kalau kita tak tolong Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Yalah, in tansurullah la yansurkum. Jadi kalau kita tak tolong Tuhan, Tuhan tak tolong kita. Jadi mematuhi SOP dengan betul, dengan usaha dan ambil vaksinasi itu, pada saya sebahagian daripada usaha ikhtiar yang Tuhan suruh. Jadi kalau kita mengenapikan benda-benda begini dengan alasan kata
AstraZeneca itu mengandungi elemen-elemen babi. Mengapa benda itu dihebohkan di peringkat ini setelah orang berjuta dah ambil vaksin itu? Dah berapa belas juta dah ambil, tiba-tiba waktu ni nak tarik balik. Ya, semua ini kontroversi yang agak merumitkan keadaan, tetapi sejauh mana benda itu terjejas, saya kata tidak lagi kot. Benda-benda begini tuan-tuan sekalian, di kalangan kita sebagai manusia kita tak tahu benda itu berlaku dan tidak ada tanda, bahkan tidak ada ramalan pun. Tuhan dah sebut dah benda-benda begitu dalam konsep qada qadar. Tuhan kata, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Adakah kamu tak tahu wahai Muhammad, Allah mengetahui segala-galanya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada benda yang tersembunyi pada Allah. Dan benda itu inna fi dzalika fi kitab. Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya pengetahuan Allah itu telah berada dalam kitab. Kitab di sini bermakna telah ada dalam catatan Lauh Mahfuz sebelum jadinya semua alam ini. Telah ada dalam pengetahuan dan catatan Allah, namanya Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan benda itu mudah bagi Tuhan. Jadi apa yang berlaku ni ialah telah berada dalam perancangan Allah yang kita tak tahu sahaja. Bukan satu jelmaan dalam konteks kita sebab kita yang menanggung akibatnya, tapi benda itu dalam konteks Tuhan telah ada di sejak azali lagi, seperti mana Tuhan tahu berbagai-bagai perkara. Apa yang menimpa kamu, musibah yang kamu tanggung sama ada di bumi atau di langit, berbagai-bagai musibah yang kita tanggung, dan musibah Covid inilah yang paling menyeluruh dan terkesan sekali. Kesemua itu telah ada dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami jelmakan benda itu berlaku. Sebelum berlaku telah Tuhan tahu dah. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan kesemua benda itu bagi Allah mudah saja.